Hai pelajar, hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan kesilapan-kesilapan yang sering kita lakukan dalam tata bahasa Melayu, ya. Cikgu ingin menjelaskan dan mengingatkan kamu bahawa sekiranya kesilapan ini berlaku khasnya di dalam karangan, maka penolakan markah akan dilakukan. Jadi cikgu harap kamu berhati-hati dengan frasa-frasa yang seperti ini, ya, sebab memang markah yang kita tolak adalah sedikit, maksimum kita boleh tolak sehingga 4 markah sahaja. Tetapi 4 markah tu sangat besar maknanya bagi kamu. 4 markah tu boleh menentukan macam-macam perkara. Jadi kita lihat kepada yang pertama, banyak asap yang keluar berkepulan. Okey. Baik, kesilapan frasa ini adalah banyak asap. Ya, jadi dalam bahasa Melayu, ya, kita tidak memberikan penjamakan banyak bagi aspek-aspek, bagi perkara-perkara yang tidak dapat kita bilang, yang tidak dapat kita kira, ya, misalnya asap, misalnya oksigen. Okey, perkara-perkara yang tidak dapat kita kira ini, maka kita tidak berikan penjamakan banyak padanya. Okay. Jadi bagaimana kamu boleh perbetulkan kesilapan ini? Kita boleh gunakan perkataan asap, ya, asap yang keluar berkepulan. Ya, jadi jangan gunakan banyak bagi benda-benda yang tidak boleh kamu kira. Ya, misalnya asap, misalnya oksigen, misalnya udara. Ya, ini adalah kesilapan besar. Baik, kemudian kita lihat kepada yang kedua, banyak rumah-rumah. Baik, cikgu nak jelaskan dahulu bahawa dalam bahasa Melayu kita ada 2 jenis gandaan. Ya, dalam bahasa Melayu kita ada 2 jenis gandaan. Baik, yang pertama ialah gandaan tersebut walaupun kamu gandakan, ya, ini untuk kata nama, ya, tetapi ia bermaksud satu. Okey. Misalnya cikgu berikan perkataan biri-biri misalnya, ya, biasanya ia adalah haiwan lah. Okey, misalnya perkataan biri-biri, misalnya perkataan kunang-kunang, ya. Walaupun kamu gandakan tetapi bendanya adalah satu. Tetapi ada satu lagi jenis gandaan, iaitu walaupun penggandaan kita lakukan untuk membawa maksud banyak. Okey, biasanya perkataan ini sudah ada dalam bentuk tanpa gandaan, ya. Jadi perkataan rumah saja ada dan rumah-rumah juga ada. Beza antara gandaan yang bermaksud satu dengan gandaan yang bermaksud banyak ialah gandaan yang bermaksud satu ini tidak ada perkataan tanpa gandaan, ya. Misalnya perkataan biri saja tak ada. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada perkataan ini, ya, misalnya perkataan buku-buku, ya. Buku ada perkataan, buku-buku pun ada perkataan. Jadi buku-buku ni sudah bermaksud banyak, ya. Jadi kalau kita lihat kepada kesilapan yang kedua, kesilapan ini berada pada keseluruhan apa dipanggil perkataan tersebut, ya. Ia berada pada keseluruhan perkataan ini. Sepatutnya ia menjadi, ada 2 cara, ada 2 kaedah bagaimana kita boleh perbetulkan perkataan ini. Sama ada yang pertama ialah banyak rumah, ya. Yang pertama ialah banyak rumah, ini yang pertama. Dan yang kedua, kita ada rumah-rumah. Okay. Kamu boleh juga gunakan perkataan lain, misalnya semua rumah juga sama, ya, betul. Okay. Tetapi bila kamu gunakan perkataan banyak, bila kamu gunakan perkataan semua, pelbagai dan sebagainya, maka kamu tidak boleh memberikan penggandaan pada perkataan tersebut kerana ia merupakan penggandaan yang bermaksud jamak ataupun banyak. Okay. Jadi kita lihat kepada yang ketiga, deretan rumah-rumah. Ini lagi satu perkara. Kadang-kadang dalam bahasa Melayu kita ada perkataan yang memang sudah bermaksud banyak. Misalnya perkataan deretan, timbunan, ya. Jadi bila kita gunakan perkataan-perkataan ini, maka kamu tidak boleh memberikan gandaan pada kata nama, ya. Misalnya selain daripada perkataan deretan, ya, kita juga ada perkataan timbunan. Misalnya timbunan juga sudah bermaksud banyak.
Jadi kamu tidak boleh memberikan penggandaan lagi pada kata nama. Jadi kamu boleh jadikan ia sebagai ya, deretan rumah. Ya. Baik, yang ini betul, ya. Baik. Kemudian kita lihat kepada yang seterusnya, ya. Saling cinta mencintai. Baik. Sebenarnya pada keseluruhan perkataan ini, ya. Kita lihat kepada saling cinta mencintai. Baik, dalam bahasa Melayu kita ada satu gandaan yang bermaksud gandaan menyaling yang dipanggil sebagai gandaan menyaling. Gandaan menyaling adalah gandaan yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh dua belah pihak. Ya, ia dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Misalnya perkataan cinta mencintai, tolak menolak. Maksudnya awak tolak saya tolak kamu. Ya. Begitu juga dengan perkataan sayang menyayangi, dia mesti melibatkan dua belah pihak atau lebih. Jadi apabila perkataan itu sudah bermaksud dilakukan oleh dua belah pihak, bagaimana kamu boleh memberikan perkataan saling pada perkataan tersebut. Jadi macam kita melakukan pembaziran perkataan dan makna, ya. Jadi bagaimana kita nak perbetulkan ayat ini, kita nak perbetulkan frasa ini, ada dua cara bagaimana kamu nak perbetulkan ayat, ya. Kamu boleh jadikan dia sebagai saling mencintai, ya. Saling mencintai, atau yang kedua kamu boleh jadikan dia sebagai cinta mencintai. Jadi apa dia panggil, kamu boleh gunakan salah satu, okey, dan kamu boleh aplikasikan perkara ni pada semua aspek yang berkaitan dengan gandaan menyaling. Bukan cinta mencintai sahaja, tetapi semua gandaan yang bermaksud dilakukan oleh dua belah pihak, ya, tumbuk menumbuk, ya, kejar mengejar, tembak menembak. Jadi kalau cikgu gunakan ayat pihak polis dan penjenayah saling tembak menembak, ayat itu salah lah, ya. Jadi sepatutnya pihak polis dan penjenayah tembak menembak, itu baru betul, ya. Baik, kemudian kita lihat kepada perkataan pelbagai buah-buahan. Dalam bahasa Melayu kadang-kadang ada antara perkataan yang memang sudah bermaksud ada banyak jenis di dalam, ya. Misalnya perkataan buah-buahan. Okey. Perkataan buah-buahan memang dah bermaksud banyak jenis. Jadi apabila ia sudah bermaksud banyak jenis, tak perlulah lagi kamu memberikan perkataan pelbagai, sebab pelbagai itu sudah bermaksud bermacam-macam, berbagai-bagai, ya. Jadi kamu boleh jadikan ia sebagai, ya, pelbagai jenis buah, satu, ataupun yang kedua kamu jadikan saja dia sebagai buah-buahan. Jadi ini adalah kes yang sama. Sekiranya saya katakan Ali menjual pelbagai jenis sayur-sayuran di pasar. Bila kita sebut sayur-sayuran, buah-buahan, ya, dia dah bermaksud banyak jenis. Bukannya cikgu jual buah belimbing saja, lepas tu cikgu kata cikgu jual buah-buahan. Salah, tu cikgu jual buah, ya. Baik, jadi kita kena berhati-hati apabila menggunakan perkataan yang sebegini. Begitu juga dengan semua ketua kumpulan. Ni lagi teruk ni kesilapan ni, ya. Baik, satu ialah pada perkataan semua, dan kemudian yang kedua adalah ketua-ketua kumpulan. Bagaimana kita nak perbetulkan yang ini, ya? Ia boleh kita jadikan ia sebagai semua ketua kumpulan. Okay. Jadi tak perlulah kamu memberikan penggandaan pada kata nama dan kemudian menggunakan perkataan semua pada frasa tersebut. Jadi ini memang salah sama sekali, ya. Baik, kemudian kita lihat kepada yang seterusnya, ketiga orang pelajar. Ramai pelajar sebenarnya yang agak keliru dengan keadaan yang seperti ini dipanggil sebagai kata bilangan, ya. Dalam bahasa Melayu apabila kita menggunakan perkataan kedua, ketiga, bermaksud kita ada tiga elemen dan yang kita sebut ini adalah elemen yang ketiga.
itu bermaksud ketiga, ya. Kalau cikgu katakan saya mendapat tempat ketiga dalam perlumbaan olahraga tersebut, bermaksud saya adalah yang nombor 1, bukan 2, bukan, tetapi adalah yang ketiga. Okey. Baik, jadi kalau saya kata ketiga orang pelajar, maka ayat frasa ini memang salah, ya. Kalau dia bermaksud ada 3 orang pelajar dan yang kita mahukan itu adalah semua sekali, dia boleh menjadi ketiga, ya, berikan penggandaan ketiga, 3 orang pelajar. Okay. Jadi jangan ketiga bermaksud tempat yang nombor 3, ya. Saya mendapat tempat ketiga dalam peperiksaan baru-baru ini, bermaksud saya nombor 3 lah, ya. Tapi kalau ketiga-tiga orang bermaksud mereka bertiga dan yang kita maksudkan adalah semua sekali. Baik, kedua ibu bapa, ya, sama kes seperti yang dah cikgu jelaskan tadi. Maka kalau dia kata kedua ibu bapa, bermaksud kita ada 2 set ibu bapa dan kita maksudkan ini adalah ibu bapa yang kedua. Ini perbezaan, ya. Jadi bagaimana kita nak perbetulkan? Dia akan menjadi kedua, kedua-dua orang. Baik. Kemudian oleh kerana dia tidak hadir. Ini satu lagi kesilapan yang selalu kita lakukan dan tak boleh dimaafkan langsung. Bagi pelajar-pelajar yang apa dia panggil tidak biasa menggunakan bahasa Melayu, mungkin ini antara perkara yang agak mengelirukan kamu. Tetapi cikgu nak menjelaskan bahawa dalam bahasa Melayu kamu tidak boleh sama sekali menggunakan 2 kata sendi secara sekaligus, ya, secara berdua, tak boleh. Okey. Jadi oleh dengan kerana ni kedua-duanya adalah kata sendi nama. Cuba kamu lihat pada sendi kamu tidak akan digabungkan antara satu sendi dengan satu sendi lain, ya, tak mungkin. Jadi kata sendi ni sepatutnya menjadi kata penghubung. Bagaimana kamu ada 2 sendi yang bercantum? Tak mungkin. Jadi ini adalah kesilapan yang selalu kita lakukan dalam bahasa Melayu. Sepatutnya dia menjadi oleh sebab, bukan oleh kerana, ya. Sebab oleh kerana dalam BM yang perlu kamu ingat ialah kita tak akan, ya, gabungkan 2 kata sendi pada satu masa. Itu paling penting. Jadi misalnya oleh dengan kerana adalah salah, ya.